Baik, saudara, kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Kerajaan optimis ringgit kembali mengukuh tahun ini. Ia didorong pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik berbanding tahun lalu. Jelas Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Bank Negara dan syarikat berkaitan kerajaan juga bersedia untuk pertingkat aliran masuk ke dalam pasaran pertukaran asing bagi kukuhkan nilai ringgit. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah mengambil tindakan bersepadu dan selaras bagi membawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang asing. Khususnya, kita memperkasakan lagi usaha bersama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC dan GLC, bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Prospek pelaburan mencecah 329.5 bilion ringgit yang diluluskan tahun lalu turut menjadi asas pengukuhan. Warga asing yang berkahwin dengan rakyat Malaysia dibenar bekerja dalam negara, namun individu terbabit perlulah memohon kelayakan tersebut melalui Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi kesimpulannya, apakah boleh? Jawapannya ya. Apakah automatik? Tidak, kena mohon. Ada syarat? Ya. Mau bekerja, mereka mesti memohon kepada pihak berkuasa kita. Di situ, kerana dasar kita adalah dasar membenarkan mereka bekerja, mereka boleh bekerja selama mana mereka mematuhi syarat. Pertama, ketika memohon, mereka sertakan dokumen perkahwinan yang sah di negara kita. Yang kedua, dia mesti ada pasport dan dokumen perjalanan yang sah. Dan dia memang physically tinggal di sini. Kemudian dia mesti melepasi tapisan keselamatan oleh pihak polis dan tak termasuk dalam senarai syak. Dalam perkembangan lain, perbelanjaan besar mencecah 1.7 juta ringgit seminggu diperlukan dalam melaksanakan skim perubatan madani di 10 daerah terpilih. Dan berdasarkan anggaran tersebut, peruntukan 100 juta ringgit melalui Belanjawan 2024 tidak dapat menampung kos unjuran perbelanjaan skim itu secara keseluruhannya. Dengan perbelanjaan yang begitu besar, kalau saya sebutkan, kalau kita mahu untuk melaksanakan seluruh negara, ia akan memakan perbelanjaan Tan Sri sebanyak 227 juta seluruh negara. Kalau kita mahu seperti mana yang MUA mahukan ia di roll out pada seluruh negara. Justru ringkasnya begitu, saya ingin tekankan, dalam kita merangka apapun bikinan dasar-dasar kesihatan, ia mesti pertamanya memenuhi satu health outcome yang lebih baik, lebih mapan dan juga pembiayaan yang lebih mantap dan lebih berjangka jauh. Ya, atas persoalan pelaksanaan ia mampu dilaksanakan melalui GP-GP swasta, ya, klinik kecil swasta kita itu tidak ada masalah. Apapun kita akan melibatkan GP-GP atau klinik-klinik swasta ini, ya, dalam program-program PK dan juga SPM ini, kita akan terus, sebab saya menekankan kolaborasi publik dan swasta dan sini. Sultan Selangor menzahirkan duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam artikel bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan pada 20 Februari lalu. Sultan Sharifuddin Idris Shah turut dalam surat diutuskan kepada ahli parlimen Marang itu menegur kenyataan sinis Tan Sri Abdul Hadi secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja. Sultan Sharifuddin bertitah kenyataan Tan Sri Abdul Hadi itu tidak bersesuaian dan tidak beradab dari sudut budaya orang Melayu. Ia bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya menjurus kepada perpecahan perpaduan umat Islam, khususnya kalangan orang Melayu. Ahli dan pemimpin politik diingatkan tidak memperalat agama Islam dan mencemari kesucian agama itu demi kepentingan politik. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan tiada pegawainya menghubungi ahli Parlimen Tasik Gelugu Datuk Wan Saiful Wan Jan susulan dakwaan berhubung tawaran tabuan peruntukan 1.7 juta ringgit kepada wakil rakyat serta pengguguran kes di mahkamah. Saya telah menyemak dengan pegawai saya
tidak ada pegawai saya yang menghubungi beliau. Tidak ada. Mungkin sesiapa pun mungkin menghubungi beliau yang mengatakan beliau daripada SPRM. Namun demikian, yang paling penting di sini ialah Wan Saiful Wanjan seharusnya ataupun sepatutnya datang ke SPRM untuk membuat laporan. Kerana apabila seseorang tu ditawarkan yang dikatakan suapan atau rasuah, perlu datang ke mana-mana balai polis terdekat ataupun kepada SPRM untuk membuat aduan atau laporan kepada kami. Semalam Datuk Wan Saiful mendedahkan kepada Dewan Rakyat bahawa beliau dihubungi beberapa individu yang mengugutnya untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berasingan, tuduhan tanpa kehadiran mungkin pilihan terakhir untuk mendakwa menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan di mahkamah. Bagaimanapun, Tan Sri Azam masih mengharapkan Datuk Seri Muhammad pulang untuk menghadapi pertuduhan tersebut. Kertas pertuduhan membabitkan beberapa dakwaan termasuk jenayah pejah amanah telah lengkap. Nasional FM terus mendekati komuniti menerusi lokasi ketujuhnya program radio di lokasi 3 Suara di Mana berkunjung ke Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 Shah Alam. Konsepkan menikmati kari pub inti penuh dan teh panas. Program dimeriahkan dengan penampilan DJ Diana Wai, Sonic Hussein dan Nazri Fahmi. Yang mana ini merupakan satu kerjasama yang sangat bagus, yang sangat hebat di antara pasukan bomba dengan RTM lah, dengan jabatan, dan juga yang paling penting adalah dengan masyarakat. Ini merupakan satu kolaborasi untuk kita bentangkan kepada seluruh masyarakat, pendengar kita yang menonton melalui FB Live juga, betapa bomba dan penyelamat ini memainkan peranan yang sangat penting. Kita ada berbagai demonstrasi yang dilakukan dan juga ianya memberi satu impak yang besar kepada keseluruhan pendengar sebenarnya. Saya sebenarnya sangat teruja apabila bermula dengan mesyuarat penyelarasan yang mula-mula, dia beritahu ada National FM hendak hadir untuk melihat apakah bentuk latihan kebombaan yang ada di bomba. Dan saya sangat berterima kasih di mana kami juga dalam masa seminggu ni saya beritahu kepada anggota kami macam mana orang awam appreciate pada kita. Penyampai dan petugas Nasional FM turut berpeluang menyertai demonstrasi yang dikendalikan anggota bomba. Selepas menamatkan kemarau 21 tahun untuk merangkul kejuaraan Liga Hoki Malaysia 2024, Tenaga Nasional Berhad TNB kini dalam misi memburu gelaran ketiga musim ini. TNB memulakan musim 2024 dengan langkah kanan apabila menjulang Piala Sumangsih selepas menang 3-1 menewaskan Terengganu Hoki Team THT awal bulan ini. Pasukan itu kemudian mengesahkan kejuaraan Liga dengan bergaya selepas membelasah JMH Space 22-1 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Skuad kendalian Nur Saiful Zaini Nasiruddin seterusnya dijadual memulakan kempen Piala TNB menentang Kuala Lumpur City pada aksi suku akhir pertama Jumaat ini. Ketua Pegawai TNB Global Business Solutions, Datuk Ahmad Hushairi Ibrahim berharap barisan jurulatih dan pemain dapat meneruskan rentak cemerlang dalam menjayakan misi berkenaan. Sementara itu, Nur Saiful berkata objektif TNB mendapatkan khidmat Jong Yun bagi mempelajari dan meningkatkan kemahiran drag flick selain memperkukuhkan pasukan tercapai. Ia berikutan Kapten Syed Muhammad Syafiq Syed Holland kini berada di belakang pemain kebangsaan Korea Selatan itu bagi jaringan menerusi drag flick dengan 11 gol pukulan sudut penalti daripada 12 jaringannya. Kejuaraan Petronas Malaysia Cup Prix edisi ke-31, pasukan Zetron Yamaha YY Pang Racing tekad untuk mempertahankan kejuaraan kategori CP125 dengan mengekalkan juara dan naib juara musim lalu. Pelumba Mat Khairi Ashraf dan Mat Syafiq Azarik dikekalkan dalam kategori CP125 selepas mendominasi musim lalu masing-masing mengumpul 167 dan 150 mata. Abdullah Qayyum pula akan menyertai dua berkenaan untuk musim ini. First of all, kami nak mempertahankan juara keseluruhan untuk CP125. So, kami
Faris Hafiz dinaikkan pangkat menyertai Mad Idil Fitri Mahadi dan Mad Aiman Tahiruddin yang akan beraksi dalam kategori CP150. Faris sebelum ini beraksi bagi kategori CP125 menamatkan saingan di kedudukan ke-6 musim lalu.